Bawa balik dari sidang Dewan. Datuk Yang di-Pertua, kami rindu Soalan Datuk. nombor berapa? Soalan nombor 3. Terima kasih. Silakan Menteri. Soalan saya nombor 3, tapi sebelum tu Datuk Yang di-Pertua, soalan nombor 4 ya. Saya nak buat pembetulan sikit, ni tapu error. Perkataan environment tu bukan environment, dia sebenarnya environmental. Oh, Government bukan government tapi governance. Itu tapu Okey. error ya. Itu saja. baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Environment Social Governance ESG merupakan prinsip yang diperkenalkan oleh United Nations Principle for Responsible Investment PRI pada tahun 2006 memberi penekanan kepada pembangunan sistem pelaburan yang mampan untuk memberi kesan langsung kepada seluruh rantaian nilai perniagaan merentas semua sektor dan industri. Antara amalan ESG yang boleh dilaporkan oleh sesebuah perniagaan adalah seperti pelaksanaan program kita semula, pewujudan peluang pekerjaan yang terbuka, penyediaan tempat kerja yang selesa dan selamat, pewujudan polisi amalan tadbir urus yang baik dan saksama dalam syarikat serta pelaporan mengenai pelepasan karbon ataupun gas rumah kaca. Penerimaan gunaan prinsip ESG sebegini meningkatkan nilai tambah untuk menarik lebih ramai pelaburan. Antara inisiatif yang dilaksanakan bagi meningkatkan penerimaan gunaan ESG adalah: pertama, memperkenalkan kemudahan peralihan rendah karbon dengan izin Low Carbon Transition Facility LCTF yang diterajui oleh Bank Negara Malaysia bagi menggalakkan dan menyokong perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam usaha menerapkan amalan kelestarian bagi meningkatkan daya tahan perniagaan. Sejumlah ringgit Malaysia 420 juta atau 21% daripada keseluruhan ringgit Malaysia 2 bilion dana LCTF telah dimanfaatkan oleh PKS setakat ini. Usaha sedang dipergiatkan untuk meningkatkan penerima gunaan ESG dalam kalangan PKS, memandangkan tahap kesedaran dalam kalangan PKS adalah pada tahap 42% berdasarkan laporan tinjauan awam oleh SME Corporation Malaysia pada tahun 2023. Kedua, menerbitkan sukuk dan skim grant bond di bawah rangka kerja sukuk pelaburan mampan dan bertanggungjawab SRI oleh Suruhanjaya Security Malaysia bagi menggalakkan lebih banyak syarikat membiaya projek hijau, sosial dan mampan. Pada masa ini, semua syarikat senarai awam PLC di Bursa Malaysia digalakkan untuk membuat pelaporan amalan perniagaan yang mematuhi prinsip ESG. Pelaporan perniagaan ini dijangka akan dikuatkuasakan oleh Bursa Malaysia kepada semua PLC pada tahun 2024. Ketiga, melaksanakan dasar perolehan hijau kerajaan GGP yang diterajui oleh Kementerian Kewangan bagi menggalakkan dan membudayakan pembelian produk dan perkhidmatan hijau dalam sektor awam. Usaha untuk memperkasa pelaksanaan dan meningkatkan penerimaan gunaan ESG di Malaysia telah dimulakan dalam Rancangan Malaysia ke-12 dan akan terus diberikan penekanan di bawah kajian separuh penggal KSP RMK ke-12. Kementerian Ekonomi sebagai focal point dalam pelaksanaan ESG di Malaysia akan terus mempergiat usaha untuk mempromosi penerima gunaan ESG dalam kalangan industri dan sektor awam. Selain itu, ekosistem ESG yang bersepadu meliputi antara lain penempatan dasar dan garis panduan yang jelas, penyediaan pembiayaan dan inisiatif yang mencukupi serta peningkatan kesedaran dan pemahaman yang berterusan juga perlu dibangunkan. Pemain industri dalam semua sektor ekonomi digalakkan untuk menerima guna ESG bagi memastikan aktiviti ekonomi yang lebih mampan. Sekian, terima kasih. Kubang Pasu. Soalan tambahan saya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Adakah kerajaan mempunyai dasar berhubung dengan ESG iaitu Environmental, Social and Governance yang mencakupi ketiga-tiga elemen iaitu tadbir urus sosial dan alam sekitar, dan apakah perancangan dan strategi kerajaan bagi mencapai ESG compliance dengan izin kerana ia merupakan tiang seri dalam mengukur kelestarian bagi sebuah organisasi dan negara.
Dan di manakah Malaysia dalam pelaksanaan dan pencapaian ESG berbanding dengan negara-negara lain di dunia buat masa ini? Juga adakah kerajaan meletakkan sebarang sasaran bila Malaysia mampu mencapai ESG compliance sepenuhnya? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya tidak mempunyai maklumat dan data mengenai perkara tersebut bersama saya sekarang. Walau bagaimanapun saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Tambahan, Baik, terima kasih. tambahan dari Pulau. Baik, saya bergerak ke soalan seterusnya. Soalan tambahan. Oh, sorry ya. Ya, Silakan, terima kasih. silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin tanya Balik belau ya. Teruskan. ESG ni, sebab ESG kita tahu dia ni terbit pada tahun 96 apabila Nike sweatshop itu menjadi berita hangat berkenaan dengan langgaran human right dan sebagainya. Tapi di sini, di Malaysia ni, mungkin masih baru dan saya ingin tanya, adakah ada akta ataupun peraturan dan polisi khusus untuk mengetatkan lagi ESG practice ni dan performance dan bagaimana kita untuk menguasakan ESG ni, pematuhan compliance of ESG pada syarikat-syarikat yang gagal untuk mematuhi, adakah dikenakan penalti dan sebagainya, dan juga apakah incentivize kita bagi kepada syarikat-syarikat kepada mereka yang berjaya dalam laporan terbaik berkenaan dengan praktis ESG di syarikat masing-masing. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pada waktu sekarang tiada akta dan guna standard, kita memandangkan dari segi standard global. InsyaAllah ini adalah satu kepentingan untuk kita sentiasa berinteraktif dengan stakeholder dan industri untuk memperfahamkan lagi supaya dari segi akta yang perlu dilaksanakan akan dilaksanakan dengan adil dan saksama. Terima kasih. Baik. Seterusnya saya jemput Tuan Syahri.